a defender, pemain import, saya rasa kesalahan-kesalahan mudah tak patut dilakukan. Ya betul, sebagai seorang import beliau lebih perlu dominan di bahagian pertahanan, tetapi kesilapan-kesilapan dilakukan itu banyak mengundangkan gol untuk pasukan lawan. Okey, apakah turning point utama kepada Kedah untuk perlawanan pada malam ini? Okey, pasukan Kedah ni mereka memiliki kelebihan, boleh dikatakan setiap game 20 minit akhir adalah orang kata turning point untuk pasukan Kedah untuk menjaringkan gol, dan kebanyakan gol-gol dijaringkan adalah 20 minit akhir. Okey, 20 minit akhir itu saya membawa kepada perbincangan tentang kemasukan Alex dan juga Fayad. Yes, betul. Kalau ikutkan pada perlawanan sebelum ni, kebanyakan pasukan Kedah Adi Syahrin dengan bijaknya menukar dengan memasukkan pemain seperti Adi Syahrin, pemain seperti Azamuddin Akil, Rozaimi, Fayad dan juga pemain yang orang kata boleh menukar cara pace perlawanan itu sendiri. Okey, pace perlawanan saya rasa Alex mempunyai intipati ini kerana selain daripada pergerakan skill individu, tetapi dia tahu pada ketika mana untuk menghasilkan hantaran, dia tahu ketika mana untuk melakukan pressing. Ini terbukti dilakukan oleh Alex pada asalnya. Ya, kalau kita lihat di sebelah kanan, Alex menunggu saat yang tepat untuk membuatkan pressure dan menghantar bola, dan ini kalau kita kata kelebihan Alex, dia tahu di mana dan bagaimana untuk mempress player opponent dan juga untuk teruskan attacking. Okey, teruskan attacking. Saya bawa lagi tentang pasukan Kedah. Yang menariknya adalah bagaimana counter pressing yang dilakukan oleh pasukan Kedah. Mereka mempunyai dua elemen ini yang sangat baik untuk pasukan Kedah, Syarul. Ya, betul. Untuk kesemua game, kalau kita lihat pemain pasukan Kedah bijak, mereka menunggu opponent untuk datang dan juga selepas itu mereka membuat counter pressing dengan mendapat bola dan terus ke hadapan, dan hasilnya dari gerakan di sebelah kanan dan kiri dapat menjaringkan gol. Kalau kita lihat secara asasnya, nyata Kedah sudah keluar daripada kebergantungan kepada Badrul Bakhtiar kerana kita sebut nama-nama tadi dalam 20 minit. Yang buat kerja untuk tempoh 70 minit, 60 minit, Badrul Bakhtiar, Rabit Ataya dan sebagainya, Syarul. Ya, betul. Untuk minit awal kalau kita tengok pemain-pemain pasukan Kedah, mereka berasaskan pemain seperti Badrul Bakhtiar, Anumaden dan juga beberapa pemain di bahagian tengah iaitu core pasukan Kedah itu untuk orang kata menstabilkan permainan. Dan akhirnya pertukaran bijak oleh Adi Syahrin dan hasilnya 20 minit akhir adalah orang kata crucial time untuk pasukan Kedah menjaringkan gol. Mereka menang di bahagian tengah untuk pasukan Kedah sekaligus menenggelamkan Faris Shah, menenggelamkan Syamim, menenggelamkan Kecil ataupun Wan Zarul Nizam. Intipati utamanya adalah bagaimana square pass, bagaimana hubung kait bahagian tengah Melaka untuk mengepung pergerakan ke Sherman. Bukan mudah untuk melakukan marking kepada Cece Kipre. Ya. Bagi saya pasukan Melaka gagal untuk mendominasi di bahagian tengah, dan hasilnya dengan adanya Badrul Bakhtiar dan juga Anumaden menghantar bola tepat terus kepada kecil. Bukan mudah untuk kita setiap pasukan lawan untuk jaga Kepa Sherman dan juga Cici Kipre Dua pemain yang suka bergerak kiri dan kanan akan menghasil defender, dan hasilnya mereka menjaringkan. Pressing yang dilakukan itu berlapis untuk pasukan Kedah. Yes, betul. Kalau kita lihat pasukan Kedah bergerak satu pasukan antara defender, midfield dan juga attacker, gap mereka agak kecil. So maknanya satu pasukan yang akan bergerak sekali. Dan hasilnya sekiranya pasukan pemain pertahanan lawan melakukan kesilapan, dan di situ kebanyakan pemain Kedah akan terus press. Kalau hari ini Alex, Manuel Ott pun struggle. Kerana man-to-man marking itu yang penting pada ideal adalah menang terlebih dahulu di bahagian tengah. Yes, kalau kita lihat dua, orang boleh katakan mereka menang second ball. Untuk pasukan Kedah, mereka menang second ball. Dan hasil kedua, mereka tersusun di antara tengah, di mana Badrul Bakhtiar keluar dulu dan selepas itu Anumaden untuk memenangi battle di bahagian tengah. Corak permainan fast game, tak mahu pegang bola lama. Saya boleh kira hanya satu individu mungkin diberikan tanggungjawab untuk memegang bola lebih lama, iaitu Rabit Ataya. Ya, betul. Itu mungkin disebabkan kualiti beliau dengan beliau memiliki teknik yang baik dan boleh beat 1, 2, 3 player. Dan tetapi kalau kita lihat pemain Kedah bermain simple. Press go dan hasilnya mereka menjaringkan gol. Okey, ini yang saya maksudkan tadi berpunca daripada kesilapan Jang Suk Woon pada ketika mereka gemar untuk bermain di kawasan bahaya. Itu saya rasa tak perlu sebenarnya dalam kedudukan sebegini kerana berdepan dengan Kepa Sherman. Ya, betul. Berdepan dengan Kepa Sherman dan Cici Kipre
agak sukar kalau sekiranya kita bermain sangat simple. Kita perlu lebih direct football, clearkan bola cepat dan kita perlu shape kita perlu rapatkan. Kita tak boleh terlalu biarkan space untuk pemain seperti Cici Kipri dan juga Kepa Shima untuk bergerak. Saya tadi dalam ada satu grup WhatsApp apabila pasukan Melaka United dapat penalti. Oh, Renan Alves. Apakah Renan Alves ini selepas dialah lama tak turun kan. Tetapi dia dengan tackle sebegitu tak dapat dipisahkan. Ya, betul. Kalau kita lihat Renan Alves daripada season lepas, itu adalah diri beliau. Beliau seorang pemain yang no-nonsense player yang akan membuatkan tackle-tackle seperti itu, dan saya rasa sekiranya Coach Adi Syarin memberikan demand kepada beliau supaya orang kata danger area, no tackle, mungkin akan mengubah cara permainan. Okey, apakah kalau kita saksikan pada pergerakan ini, adakah option lain, Syarum, awak bermain di bahagian pertahanan? Apakah option lain sebenarnya pada pergerakan tersebut? Ya, kalau kita lihat Manuot mengarah ke arah gol, tetapi sekiranya Arif Farhan rapat dah jadi 2 lawan 1, tapi saya rasa soft penalti lah. Okey, tetapi penalti tetap penalti lah. Okay. Ada tackle di situ. Sebab saya nampak macam tackling tu is direct to bola. Ya, mengarah ke bola, tetapi dengan intention beliau dan cara Manuot boleh menjaringkan gol, ya penalti. Kelebihan kepada Manuot kerana dia ke depan untuk menghasilkan jaringan. Okey, gamble ni kadang-kadang boleh memudaratkan, kadang-kadang akan menyebelahi, tetapi saya rasa Aidil mempunyai 3 set plan. Ya, betul. Bagi saya pula, saya rasa kepercayaan yang diberikan oleh Coach Adi Syarin terhadap pemain tu, dan pemain tu balas di atas padang. Itu yang saya selalu katakan. Kebijaksanaan Adi Syarin, dan kita nampak pasukan Kedah bermain untuk coach dan juga pasukan itu sendiri, tanpa memikirkan diri sendiri. Dan itu saya rasa pengorbanan untuk pemain Kedah terhadap pasukan, dan terhasilnya Kedah banyak menang perlawanan.